Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Nordin sebagai moderator pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk poligami, keperluan atau kehendak di dalam masyarakat. Baiklah, secara umum kita mengetahui bahawa poligami bermaksud amalan perkahwinan di mana seseorang itu mempunyai lebih daripada seorang pasangan hidup. Dan isu poligami di Malaysia semakin hari semakin hangat dibicarakan oleh kebanyakan pasangan di Malaysia. Dari sudut syarak pula, dari sudut Islam pula, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Al-Quran, menyatakan bahawa seseorang lelaki boleh menikahi hingga 4 isteri dengan syarat bahawa dia mampu berlaku adil terhadap mereka secara zahir dan batin. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput panel pertama untuk memberi pandangannya tentang tanggungjawab yang patut ada di dalam diri seorang suami. Saya ingin menjemput saudara Dr. Muhammad Rafizul untuk memberikan ujahannya. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Saudara Muhammad Fikri, atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, tanggungjawab seorang suami dalam konteks pernikahan ataupun lebih spesifiknya dalam poligami ini meliputi beberapa aspek. Saya akan kupas 2 aspek, iaitu yang pertama, kepercayaan dan kesetiaan. Yang mana kepercayaan ini merupakan adalah kunci utama dalam setiap hubungan ataupun perkahwinan, yang mana pasangan suami isteri ini perlu percaya terhadap satu sama lain untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang lebih erat. Dalam konteks ini, suami perlulah memberikan kesetiaan dan kepercayaan kepada semua istrinya. Aspek kedua dalam tanggungjawab suami dalam poligami ini adalah keadilan, di mana keadilan ini merupakan satu aspek yang paling penting untuk menjamin hubungan suami isteri yang mana melibatkan bukan satu isteri tapi lebih dari satu isteri, boleh jadi 2, 3 atau 4 orang isteri. Yang mana si suami ini perlulah memberikan keadilan dari segi giliran, perhatian, kasih sayang, tempat tinggal, makanan dan sebagainya. Yang mana jika si suami ini dapat menjaga keadilan ataupun kesaksamaan antara isteri-istrinya, poligami dalam keluarga itu dapat dijamin dalam dan dapat berlaku dalam jangka masa yang panjang. Aspek terakhir yang saya ingin kongsikan kepada anda dalam tanggungjawab suami dalam berpoligami adalah komunikasi, di mana si suami bila menyebut komunikasi, suami perlu menerima pendapat dan luahan isteri, yang mana itu bukan antara tanggungjawab suami untuk memahami isteri-istrinya, untuk menjamin keharmonian di antara 4 orang isteri, yang mana perkara ini perlu dititikberatkan untuk menjamin perkahwinan itu berlanjutan sehingga bila-bila. Saya rasa untuk tanggungjawab suami sudah cukup untuk saya kongsikan. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada panel pertama Dr. Muhammad Rafizul. Saya sangat menyokong segala hujah yang diberikan oleh panel pertama tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput panel yang seterusnya yang akan mengupas tentang faktor-faktor yang menyebabkan poligami ini berlaku. Seterusnya, kita semua pasti tertanya tentang apakah faktor yang menyebabkan poligami ini. Tanpa membuang masa, saya menjemput saudara Dr. Syarul Anwar untuk menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi poligami ini, yang mencakupi aspek seperti budaya agama dalam praktik poligami. Seterusnya, saya mempersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita, Muhammad Fikri. Jadi soalan yang beliau ajukan kepada saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi poligami ni. Okey, bila kita ceritakan tentang faktor, banyaklah dari segi aspek budaya, agama, sosial dan sebagainya lah. So kat sini
saya ingin menceritakan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi poligami ni kan. Okey, yang pertama sekali faktor agama. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW lebih daripada satu isteri kan. So dekat situ masyarakat kita ni boleh kata mereka ni ingin mengikut sunnah. So mereka ni berpoligami dengan tujuan untuk mengikut sunnah Nabi kan. So yang kedua, kita boleh kata si suami ni mampulah untuk menampung lebih daripada seorang isteri. Macam kita kata dari segi ekonomi dia, kewangan, apa semua cukup lah untuk bagi nafkah, untuk bagi tempat tinggal, pakaian, apa semua yang mencukupi untuk kedua-dua isteri ataupun ketiga, keempat macam tu. So faktor ekonomi juga boleh mempengaruhi poligami ini sendiri. Okay, yang terakhir sekali, jika si isteri yang pertama mengidap penyakit yang tidak boleh sembuh, macam tidak mampu untuk menghasilkan zuriat, penyakit apa semua yang boleh membawa maut apa semua, jika isteri pertama ni memberi keizinan kepada sang suami ni, itu juga boleh jadi mereka ni poligami. So itu saja faktor-faktornya yang boleh saya sebut. So itu sajalah, saya serahkan semula kepada saudara moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua, Dr. Syarul Anwar. Saya sangat setuju dengan kesemua hujah yang dilontarkan oleh panel kedua tadi. Kita juga ingin tahu tentang apakah kesan terhadap poligami ini sendiri. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan panel ketiga, Encik Dr. Muhammad Ainul Fahmi, untuk menerangkan tentang kesan terhadap poligami itu sendiri. Dipersilakan. Baiklah, tajuk yang diberi pada hari ini adalah berkaitan dengan poligami. Jadi saya ingin petik firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nisa ayat ketiga yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi Allah berfirman pada ayat seterusnya, pada ayat yang sama tapi part yang seterusnya, yang bermaksud, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surah An-Nisa ayat ketiga. Dekat ayat tersebut kita dapat lihat pada bahagian pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang kebaikan ataupun telah menggalakkan kita untuk berkahwin lebih jika kita mampu. Tetapi pada ayat seterusnya, part yang seterusnya, Allah menegaskan larangan, menunjukkan jika kita tidak berlaku adil, maka jangan kahwin seorang lah. Maksudnya kat situ menunjukkan adalah larangan. Jadi dekat ayat tersebut telah wujudnya dua aspek, iaitu positif dan juga negatif. Baiklah, saya terus menjawab soalan pada tuan moderator, iaitu apakah kebaikan dan juga keburukan berpoligami. Yang pertama, kebaikan yang wujud dalam poligami ini adalah berkaitan dengan kehormatan seorang wanita. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita yang akan dipenuhi keperluan hidup mereka dengan mendapat nafkah daripada seorang suami, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang baik. Dan perkara-perkara ini adalah satu perkara yang merupakan tuntutan syariat. Seterusnya, contoh yang kedua, kebaikan yang kedua adalah umat Islam. Kita sebagai umat Islam memerlukan satu generasi muda yang baik dan juga yang kukuh iman agamanya. Jadi, berpoligami ini mampu untuk kita melahirkan pelbagai jenis keturunan. Antara yang baik, sebaiknya yang baiklah, tak semestinya yang buruk, tidak. Seterusnya, yang terakhir sekali, kebaikannya kita boleh seorang isteri ni, contoh, saya bagi contoh yang simple. Jika seorang suami mempunyai 3 orang isteri. Isteri pertama mampu untuk mempelajari ilmu agama melalui isteri yang kedua, dan isteri kedua boleh mempelajari ilmu agama kepada isteri yang ketiga. Jadi kat sini seorang suami perlu mengahwini orang lain yang lebih baik kalau boleh lah. Contoh yang pertama tu pandai bab fiqh, yang kedua pandai bab lain, syariah ke apa ke. Baiklah. Tetapi jangan pandang kepada kebaikan saja, sebab dalam poligami ini juga ada keburukannya.
Yang pertama, ketidakadilan dan ketidakkeseimbangan. Menipu kalau saya kata kita kahwin empat kita adil. Sebab kita ni ada kemampuan kita sendiri, ada limit diri kita sendiri. Jadi kalau kita rasa kita mampu, kita teruskan. Kalau tak mampu, jangan buat. Yang kedua adalah beban kewangan. Ini yang sering berlaku kat dalam masyarakat Malaysia. Kita kahwin ramai tapi tak mampu untuk tanggung. Sedangkan seorang isteri pun kita dah singkit nak tampung kemampuan dia, apatah lagi ada 2, 3 ataupun 4. Dan saya rasa itu saja ujian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel ketiga, Saudara Muhammad Aiman Fahmi. Saya ingin memberi peluang kepada panel keempat, Saudara Ahmad Faiz, untuk memberikan kulasah atau nasihat tentang poligami kepada orang ramai. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada moderator Cik Saudara Fikri atas memberikan saya peluang untuk memberikan pendapat saya dan sedikit nasihat untuk para pasangan yang berada di luar sana yang ingin berpoligami. Okey, pada pendapat saya komunikasi dan sifat keterbukaan adalah penting untuk setiap pasangan. Hal ini diberikan adalah untuk melahirkan sikap jujur dalam diri masing-masing, dalam diri pasangan masing-masing. Kerana bila adanya sikap jujur dalam diri pasangan masing-masing, pasangan kita akan lebih mempercayai kita, percaya kita daripada segi pelbagai aspek, daripada segi perasaan ataupun dari segi sesuatu. Kerana apabila kita bersikap jujur, kita dapat melahirkan perasaan kasih dan sayang. Sebab bila kita berbuat demikian, maka tiada rahsia antara pasangan kita. Sebab apabila kita hendak berpoligami, kita akan berfikir secara panjang bila kita nak berpoligami. Kerana poligami dia sesuatu yang keputusan yang besar. Keputusan yang besar yang kita akan stay dalam sesuatu pernikahan tu dalam masa yang lama. So bagi saya, sikap jujur adalah penting dalam diri setiap pasangan yang hendak berpoligami. Okey, yang kedua saya rasa setiap pasangan harus menilai, harus menerapkan sikap adil dan saksama dalam diri masing-masing. Which is bila adanya sikap yang sama, yang adil ataupun sikap saksama dalam diri pasangan masing-masing, hal ini akan melahirkan sebuah perasaan yang tidak berbolak-balik. Maksud saya tidak berbolak-balik itu pasangan sebagai contoh, suami berkahwin dengan 3 orang. 3 orang isteri itu akan merasakan mereka berada dalam situasi yang saksama tanpa rasa ada berat sebelah. And then suami juga perlu ada sikap yang adil dalam segi zahir dan batin. Daripada segi zahir sama ada dari segi kewangan ataupun dari segi keperluan harian pasangan. And then daripada segi batin, pasangan lelaki harus memberikan tenaga ataupun sebarang bentuk nafkah yang batin lah untuk memberikan keselesaan kepada pasangan masing-masing. Jadi itu saja daripada saya. Saya sarankan kepada semua yang hendak berpoligami, sila merujuk kepada kaunselor pernikahan ataupun perkahwinan masing-masing untuk mendapatkan pertimbangan yang lebih matang. Sekian, itu saja saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang terakhir kita, Saudara Ahmad Faiz Najmi, tentang ulasan unsur yang telah diberikan oleh beliau. Saya ingin mengingatkan tentang pentingnya untuk kita bahawa setiap keputusan terkait poligami ini adalah keputusan peribadi yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan matang. Oleh itu, kita perlulah mencari nasihat dari tokoh agama, ilmuwan tentang atau semua lain yang dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang poligami ini. Dengan itu, saya akhiri perbincangan kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi.
Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.